Pada masa yang sama, kumpulan 2 meninjau kawasan Ramsar di sekitar kawasan Sungai Kinabatangan dengan bot. Morin Lai bilang, ya kita silap, kita tiada can ikut heli ya. Betul. So, saya bilang, nah tidak apalah. Luck might not be on our side. Mungkin kita ada nasib lah kan. Untuk lupakan itu cerita kan kami sama Morin Lai pun, oke, tengoklah semua itu tumbuh-tumbuhan tepi sungai lah. Andin bakau minyak, bakau kurap, bakau minyak. Ini dia punya buah. Ini masih pendek ini, dia akan panjang. Tapi kami tidak juga menyesal lah kalau ikut jalan di jalan laut. Ya, sebab kami sampai nampak ikan kerapu yang begitu besar sekali. Kami nampak lautan yang begitu menariklah dengan monyet. Kami nampak juga storm stalks and then oriental darters. Storm stalk. We don't have a Cameroon here. Oh. That is known to a few years back was known to be extinct, but they rediscovered it. Storm stalk lah. Ya, storm stalk. Monyet Belanda yang panjang hidung kan, dia keluar. Walaupun banyak orang, dia keluar juga di tepi-tepi. Jadi macam dia tidak takut bah sama manusia. Itu ada 2 ekor kecil monyet. Nah. Nampak kita. Kecil-kecil. Ya. Dan sampailah kami di Kampung Momiang. Rupanya Kampung Momiang itu yang Tuan Haji balik-balik cakap tu, yang no name itulah. Kampung no name. Semua ahli kumpulan D bertemu kembali di Kampung Momiang. Ya, kamu lah itu. Dan di 2 kami lagi. Kumpulan 2 menerima satu lagi kejutan. Rupa-rupanya mereka juga diberi peluang untuk menaiki helikopter. Sementara itu, kumpulan 1 mengambil kesempatan untuk menemu ramah penduduk Kampung Momiang. Assalamualaikum. Ada dengar sebut-sebut nama Ramsar ni? Aku pun tak tahu. Saya fikir ni Ramsar ni nama orang bang. Ya. Rupanya bukan nama orang, kawasan bahkan kawasan. Ya. Kawasan. Menurut ketua kampung di situ, Ramsar yang mereka tahu adalah seorang penyanyi. Jadi begitulah keadaan di kampung situ yang belum berapa memahami sebenar maksud Ramsar itu. Tapi apabila kami berbincang sedikit mengenai itu dan mereka memahami dan mereka memohon kepada pihak-pihak tertentu untuk memberi tunjuk ajar ataupun penerangan lebih lanjut tentang Ramsar itu. Mana lah tahu kan di masa akan datang ada dia punya perkembangan lain, ada kemajuan kampung. Itu yang kami bangga-banggakan lah tuh. Kedatangan Ramsar kemarin. Ramsar itu sebenarnya adalah projek untuk memelihara tanah lembap di sekitar Kinabatangan Segamak ini, dan mereka rasa bangga pihak kerajaan memilih kampung mereka untuk dimasukkan dalam projek Ramsar ini. Kalau tidak pandai ikat ketam, tidak boleh terus pergi program seterusnya, Pak. So, kita pun belajar lah ikat ketam. Saya berjaya juga. Kawan saya kena sepit lah. Sebelum sepit tangan saya, dia sepit kaki saya dulu. Tetapi tidak ada apa-apa kerana ada kasut kan. Jadi tidak juga tembus. Tetapi habis itu kena tangan. Wih, pedih juga.
Hari kedua tuh saya faham mengapa kami dihantar ke Kampung Abai. Kesedaran mereka terhadap alam sekitar amat tinggilah, amat mantap. Saya amat terkejut melihat bahawa mereka menggunakan bahan guna semula seperti plastik. Mereka menggunakan semua itu sebagai barang hiasan. Mereka mengukirkan plastik-plastik itu dibuat seperti pasu dan sebagainya. Kami juga diberi tugasan untuk menanam pokok-pokok di satu tempat yang telah disediakan. Rupanya di Kampung Abai ada 12 nursery khas untuk pembenihan pokok. Kalau tanah yang tidak rendah, yang tidak boleh hidup di tanah rendah punya, tanah dalam, masalah sia-sia juga mati. Mengikut beliau, Kampung Abai ini pernah berlaku kebakaran besar pada tahun 80-an. Jadi pada masa itu hampir ke semua pokok-pokok di sekitar kampung telah terbakar, termasuk juga bahagian di seberang sungai. Jadi atas kesedaran tentang ini, Encik Luki sendiri atas inisiatif sendiri, dia timpu kesedaran untuk menyelamatkan kampungnya. Maka mereka mula sudah usaha untuk membuat pembenihan pokok dan seterusnya projek penanaman semula pokok-pokok. Bubu tu kalau dulu mereka gunakan kulit kayu, mereka gunakan nipah. Tapi pada masa sekarang mereka tidak menggunakan itu lagi sebab kesadaran kampung itu memang ada tentang pemeliharaan alam sekitar. Sekarang mereka menggunakan bahan-bahan terbuang, pipe-pipe plastik dan juga karung untuk dibuat bubu. Dan mereka juga mengatakan bahwa bubu yang mereka buat daripada bahan-bahan terbuang itu lebih tahan daripada yang mereka gunakan sebelum ini. Kalau bapak saya bikin bubu, tidak kurang daripada 1 bulan baru siap satu. Tapi hari itu kita bikin bubu satu orang satu dalam masa 2 jam, Pak. Bubu yang telah siap dimasukkan ke dalam sungai pada malam yang sama.